Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menepani pendidikan global, salam kemahiran unggul dan salam kids di hatiku. Syukur Alhamdulillah kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan segala kerja buat kita sebagai murid, guru dan juga ibu bapa. Perutusan ini khusus ditujukan kepada semua ibu bapa atau penjaga murid SK Kijal yang sentiasa dalam lindungan Allah selalu. Syukur Alhamdulillah kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk berbicara walaupun secara maya. Ucapan ini merupakan sedikit ingatan mesra kepada semua ibu bapa ataupun penjaga yang dirahmati sekalian. Okey, ibu bapa yang dirahmati, untuk makluman, pembukaan semula sekolah adalah tertakluk kepada arahan pihak KPM dan juga Majlis Keselamatan Negara. Walaupun pada awalnya proses pembukaan semula sekolah bermula pada 20 bulan 1 2021 secara bersemuka. Namun disebabkan faktor semasa iaitu berlaku peningkatan kes COVID-19, maka telah diputuskan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa sekolah dibuka namun semua murid belajar dari rumah, iaitu PDPI seperti sebelum ini. Saya mengambil kesempatan di sini untuk memaklumkan beberapa perkara mengenai pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Okey, ini disebabkan terdapat sedikit penambahbaikan daripada PDPI sebelum ini. Namun sebelum itu, saya hendak mengingatkan semua ibu bapa atau penjaga serta murid-murid SK Kijal bahawa sekiranya selepas ini sekolah dibuka semula dan semua murid perlu hadir ke sekolah, perkara utama adalah pematuhan kepada SOP seperti sebelum ini. Semua ibu bapa atau penjaga mesti memastikan keadaan anak-anak tu sihat. Okey, memandangkan ada yang baru balik dari negeri lain ataupun daripada kawasan merah dan sebagainya. Pematuhan kepada SOP seperti menjaga kebersihan tangan, ataupun sanitasi tangan, menjaga jarak fizikal, mematuhi arahan pergerakan ataupun laluan yang disediakan, tidak berkongsi barang, digalakkan memakai pelitup muka, mengambil suhu badan apabila masuk sekolah dan peraturan-peraturan semasa yang dikeluarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan sebagainya. Pematuhan SOP ini akan menjadikan semua warga sekolah lebih berdisiplin demi menjaga keselamatan dan kebersihan diri masing-masing dalam memutuskan rantaian COVID-19. Gejala ini kita tidak nampak dengan mata kasar. Perkara yang tidak nampak ini bila-bila masa sahaja boleh berlaku sekiranya kita lalai dalam mencegahnya. Oleh yang demikian, apabila sekolah dibuka semula nanti, saya menyeru kepada semua ibu bapa dan ataupun penjaga hendaklah sentiasa mengingatkan anak masing-masing. Apabila berada di sekolah, hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pihak sekolah akur kepada semua SOP yang telah ditetapkan kerana perlu berhati-hati agar tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini. Ini berdasarkan kepada tahun 2020. Pada peringkat awal memang murid-murid kita mematuhi semua peraturan. Dalam kelas, duduk tempat masing-masing dan sebagainya. Namun di akhir-akhir, murid kita semacam tidak kisah bila berada dalam kelas. Seperti berkongsi barang, suka berjalan sana sini sekiranya tidak ada perkara yang perlu lakukan. Jadi perkara utama di sini adalah ketika murid pulang dari sekolah. Pengalaman pada tahun 2020 diharap tidak berlaku lagi seperti berebut apabila berada di hadapan pintu pagar dan sebagainya. Saya berharap agar ada dalam kalangan ibu bapa yang boleh menjadi sukarelawan untuk bersama-sama pihak sekolah dan membantu ketika murid pulang dari sekolah. Pihak sekolah telah diberi panduan ataupun model sewaktu murid pulang. Antaranya ialah kerjasama dengan PIBG ataupun PIBKS, sukarelawan membantu ketika murid pulang dari sekolah. Baik, tadi adalah SOP yang mesti lagi dipatuhi oleh murid-murid sekiranya murid perlu hadir ke sekolah nanti. Seterusnya saya akan ceritakan mengenai pengajaran dan pembelajaran di rumah. Yang pertama, PDPI ini akan dilaksanakan oleh semua guru berdasarkan jadual khusus yang telah disusun oleh pihak sekolah melibatkan semua mata pelajaran. Yang kedua, kaedah penyampaian yang dicadangkan ialah pertama sekali menghantar video pengajaran ataupun bahan pembelajaran kepada murid melalui grup WhatsApp kelas masing-masing.
Macam sebelum ni, kecil guru dah hantar bahan dan sebagainya. Yang ketiga, guru akan menanda kehadiran murid yang beri respon ataupun maklum balas bagi suatu mata pelajaran mengikut jadual ditetapkan. Yang keempat, murid diminta beri maklum balas ataupun respon bermula pada waktu PDPR, iaitu sekalinya jadual 8.30 hingga pukul 10, masa tu dia kena respon. Ataupun kalau dia tak sempat respon, mak ayah dia kerja, balik lewat, dia boleh respon sehingga pukul 8 malam sahaja. Pada hari tersebut, pada tarikh tersebut. Sekiranya ada dalam kalangan murid yang tidak berkesempatan dan dalam masa yang ditetapkan itu, mereka boleh mesej personal lah kepada guru mata pelajaran tersebut. Ini bagi mengelakkan kesesakan lah berlaku dalam grup kelas masing-masing. Macam sebelum ni. Yang kelima, setiap bahan yang diberi secara online ke ataupun offline nanti akan ditanda ataupun disemak ataupun diperiksa oleh guru mata pelajaran tersebut. Pihak sekolah juga diminta mengatur jadual pemberian bahan ataupun lembaran kerja secara hard copy. Dan juga jadual bila murid perlu hantar ke sekolah semula lembaran kerja yang beritu untuk disemak oleh guru. Seterusnya berkenaan PDPR juga. Setiap murid akan ditaksir oleh guru mata pelajaran berdasarkan kemahiran yang diajar. Yang ke-8, semua guru telah diberi taklimat pelan penambahkan PDPR untuk siri tahun 2021 ini. Guru mesti mengajar dulu satu tajuk atau kemahiran yang akan diberi kepada murid. Barulah murid akan diberi soalan untuk dijawab. Yang ke-10, oleh sebab itu setiap murid mesti baca, faham dan tahu apa yang perlu dilakukan sekiranya guru menghantar video PDPC mereka. Hantar slide ke, hantar Google Form ke, mungkin di situ ada cara-cara nak faham macam mana nak jawab soalan. Dia akan cerita terang dulu satu bab ataupun kemahiran yang mereka akan ajar seperti dalam kelas. Cuma bezanya kali ini mereka hantar melalui slide, video dan sebagainya sebab tidak bersemuka. Ada ketika mungkin guru perlu mengajar melalui Google Classroom atau sebagainya. Itu kita akan tanya dulu. Berapa orang boleh survey dulu. Berapa orang boleh ber-GC ataupun Google Classroom ni maksudnya bersemuka cara online dan sebagainya lah. Yang ke-11, semua maklumat berkenaan PDPR akan dicatat dan dipantau oleh pihak pentadbir lah sebab pihak GPMPD akan tahu bagaimana berapa orang murid yang terlibat dan sebagainya. Seperti sebelum ni jugalah kami diminta memberi laporan berkenaan PDPR. Yang ke-12, pihak juga disarankan oleh pihak KPM, JPNT dan juga PD agar dapat membantu anak masing-masing dalam proses PDPR ini. Sekiranya ada yang ibu bapa yang tidak bekerja boleh bantu anak-anak. Dan kita juga digalakkan mencari bahan PDPR, bahan secara online ni dalam Pekda 5, iaitu Kementerian Pendidikan punya. Tadi saya bercerita mengenai PDPR. Jadi sekarang ni saya akan ceritakan kembali 18 prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi ketika bila buka sekolah nanti dan murid perlu hadir ke sekolah. Tahun lepas saya dah cerita, tahun ni saya akan cerita lagi sekali dan apa yang penting kita kena tahu dan ingat kembalilah apa SOP yang perlu kita patuhi bila berada di kawasan sekolah. Yang pertama, ibu bapa atau penjaga perlu memastikan anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Yang kedua, guru-guru bertugas akan memeriksa suhu badan murid di pintu masuk sekolah. Ini untuk makluman kepada ibu bapa murid tahun 1 yang tidak ada lagi pengalaman hantar anak ke sekolah. Sekiranya sekolah dibuka nanti, ini adalah tata cara bila anak tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa semua yang hantar anak ke sekolah. Yang ketiga, pemeriksaan suhu badan juga akan dibuat kepada guru, warga sekolah dan individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah. Yang ni memang sentiasa kita patuhilah. Orang cuti sekolah pun kita buat macam tu. Yang keempat, murid perlu mengikut laluan pergerakan terarah yang telah ditetapkan untuk menuju ke kelas masing-masing. Seterusnya yang kelima, murid perlu sentiasa jaga kebersihan diri, terutama amalan mencuci tangan dengan kerap. Sebab tu setiap depan kelas, setiap dalam bilik belajar ada bahan sanitasi tangan ataupun kat sinki tu ada sabun pencuci tangan. Jadi setiap kali diguna barang, dia akan keluar
ataupun sanitize tangan masing-masing. Okey, yang keenam, meja-meja dalam kelas disusun mengikut jarak yang ditetapkan. Okey, kalau tahun lepas satu kelas kita ada 25 orang, ada 30 orang, tapi tahun ni kita susun ikut macam sebelum PKP, iaitu mungkin 35 ataupun 36 orang sekelas, tapi masih lagi dalam keadaan jarak. Okey. Yang ketujuh, waktu hurian adalah secara berperingkat. 8, makanan dan minuman siap dibungkus oleh pengusaha kantin. 9, murid perlu beratur mengikut tanda penjarakan fizikal semasa membeli makanan di kantin. Okay, kita ada arah, kita ada nak pandang bagaimana keluar daripada kelas menuju ke kantin. Dan kembali semula ke kelas sebab murid akan makan dalam kelas masing-masing di bawah pengawasan guru. Ya, seterusnya bapa atau penjaga digalakkan menyediakan bekal makanan untuk anak-anak mereka. Yang ni semasa taklimat saya dengan beberapa tahun satu, cara Google Meet, okay, saya pun dah pesan kepada murid-murid sebelum ini, sekiranya nak buat bekal daripada rumah, mestilah dalam bentuk dalam bekas lah, dalam Tupperware dan sebagainya. Okay. Walaupun ada bapa yang beli makanan tu di tepi gerai, dari gerai yang dijual, tapi mesti pastikan dalam bekas, ya, dalam bekas. Okay. Ini bagi mengelakkan sampah. Sebab kita ada masalah sikit dengan kontraktor kebersihan yang kadang-kadang tidak dapat mematuhi peraturan ataupun jadual pengambilan sampah. Okay. Disebabkan Kija ni dia ada asrama, jadi dalam bilik asrama katil-katil disusun pada jarak 1 meter. Okay. Penggiliran waktu makan dilaksanakan mengikut bilangan murid. Okay. Susunan meja di lewat makan akan turut mengambil kira keperluan penjarakan fizikal ataupun sosial. Pelajar yang dapati bergejala ketika di sekolah akan dibekalkan pelitup separuh muka dan perlu makannya seperti garis panduan yang ditetapkan. Okay, jadi kalau kita dapati murid tu ada gejala-gejala, bukan maksudnya ada batuk ke, ada sperma ke, panas badan ke, kita akan letak di bilik isolasi dan kita akan beri pelitup muka sementara kita telefon kepada ibu bapa masing-masing. Okay, ini adalah perkara yang tidak dibenarkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Masyarakat ini atau PKP, di mana aktiviti di luar bilik darjah seperti sukan dan co-curriculum secara bersemuka tidak dilaksanakan sehingga kesertaan yang dimaklumkan. Maksudnya tidak boleh ke badan dan sebagainya, tapi dalam kelas buat aktiviti regangan tu, bangun tu boleh, boleh dilaksanakan sebab budak pun mungkin tak boleh duduk lama-lama. Okay. Begitu juga dengan perhimpunan sekolah. Okay, yang ke-17, anak-anak tidak sihat atau bergejala seperti demam, batuk, selma, sakit tekak dan sesak nafas tidak boleh ke sekolah dan perlu dibawa membuat pemeriksaan kesihatan yang sewajarnya. Ini saya rasa ibu bapa sedia maklumlah, sekiranya tak sihat perlu dibawa ke klinik kesihatan. Okay. Seterusnya, siapa yang mencatat suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius atau bergejala tidak dibenarkan maksudi kawasan sekolah. Okay, seperti pengalaman lepas, budak datang, kita ambil suhu badan mereka dan sekiranya ada yang 37.5, kita dah test 3 kali, kita akan letakkan murid tu, lepas tu kita akan telefon mak ayah lah. Apa anak ni ada menunjukkan suhu badan yang tinggi. Ini di antara persiapan lah sebelum ke sekolah, sekiranya nanti semua anak-anak diminta hadir ke sekolah. Okay. Pastikan anak-anak dalam keadaan sihat. Tadi dah maklum, mohon patuhi SOP. Okay, anak-anak digalakkan makan pelitup separuh muka untuk menjaga keselamatan diri masing-masing. Sedangkan kita pun digalakkan makan pelitup muka. Okay. Sila patuhi waktu ke sekolah. Okay, pada pengalaman terlepas, walaupun kita kata datang pukul 7, tapi 6.30 tu pun ada dah yang hantar anak ke sekolah. Kita faham ibu bapa yang bekerja, tapi kami pun patuh juga kepada jadual ataupun arahan. Tapi cikgu kita ni bukannya berada di lokasi yang berdekatan sekolah. Jadi kehadiran cikgu ke sekolah seawal 6.30 tu amat sukar dilaksanakan. Okay. Paling-paling awal pun mereka hadir ke sekolah 6.50 atau 6.45. Jadi pengalaman terlepas tu kita harap pada tahun ini sekiranya sekolah dibuka semula dan murid perlu hadir ke sekolah, harap kerjasama bapa agar mematuhi masa yang ditetapkan. Kalau 6.45 ke atas tu, alhamdulillah boleh kira lah. Okay.
Seterusnya, hantar anak hanya di hadapan pintu pagar sekolah sahaja. Iaitu bila tiba, anak terus turun dan menuju ke pintu pagar. Mereka akan dibantu oleh ataupun dipantau oleh pengawal keselamatan. Maknanya kalau nak sesi bersalam ke, nak bagi duit ke, nak apa ke, hanya di rumah. Sampai dekat depan pintu pagar, buka pintu terus turun. Okey. Ibu bapa tidak dibenarkan menghantar anak sehingga ke bilik darjah. Ini saya bagi ingatan kepada ibu bapa tahun 1, sekiranya nanti anak tuan-tuan hadir ke sekolah pada hari pertama, minta maaf banyak-banyak sebab tuan-tuan tidak dibenarkan masuk sehingga ke bilik darjah. Okey. Sekiranya hari hujan, okey. Pengalaman kita lepas pun banyak keadaan hujan, ibu bapa dibenarkan masuk hantar anak sehingga dekat kawasan garis kereta guru dan keluar ikut pintu asrama. Okay, ini adalah kepada ibu bapa yang baru pertama kali lah untuk hantar anak mereka ke sekolah. Kira hujan lah, kalau tak hujan macam biasa. Okay, ini adalah peraturan datang dan pulang sekiranya murid hadir ke sekolah nanti. Ini saya maklum awal-awal untuk peringatan bersama lah. Okay. Waktu datang, murid prasekolah tahun 1, 2 dan 3 datang ikut pintu utama sekolah, pintu 1. Murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 datang hantar di depan pintu kedua. Pintu sebelah jalan belah kampung. Okey, dekat padang sekolah. Okey, bila waktu balik pula, murid prasekolah akan keluar ikut pintu pagar asrama. Okey, jadi murid tahap 1, tahun 1, 2, 3 akan balik ikut pintu kedua. Maksudnya pintu yang tadi yang tahap 2 datang. Okey, murid tahap 2 pula, mereka akan balik ikut pintu pagar asrama. Okey. Jadi kita memang kena macam ni sebab kita nak elak daripada berlaku kesesakan. Okey. Jadi kami diarahkan, sekolah diarahkan supaya pilih model. Jadi pilih model yang saya pilih 2 dan 4. 2 tu maksudnya kerjasama dengan kerja PIBK juga, kita lepaskan murid ikut berperingkat. Okey. Baik. Jadi ingatan saya kepada ibu bapa atau penjaga mesti mengambil anak atau anak jagaan masing-masing mengikut masa yang telah ditetapkan. Semua murid mesti pulang ke rumah masing-masing. Baik, pada pengalaman tahun lepas, tahun 2020, ada anak yang diambil sangat lewat. Pukul 3 tak ambil lagi, pukul 4 dan sebagainya. Jadi bila dalam keadaan sekarang, anak-anak ni lepas balik iaitu sekolah, dia kena balik ke rumah masing-masing. Okey. Baik, ini adalah pelan laluan. Pelan laluan situasi di sekolah. Ni pintu pagar utama, pintu pagar kedua. Okey, padang sekolah tu, di sini adalah pintu kedua. Okey, itu adalah situasi lah. Yang ni kita tampan dan anak-anak yang sedia bersekolah dah faham dah. Macam mana nak datang, nak turun pergi tandas, nak bergerak ke kantin dan sebagainya. Maklumat yang dinyatakan di sini adalah maklumat awal kepada semua ibu bapa atau penjaga murid SK Kijal. Pihak sekolah akan sentiasa memberi maklumat mengenai tarikh sekolah dibuka untuk murid hadir ke sekolah. Semua SOP yang dinyatakan dalam garis panduan pembukaan semula sekolah ini telah dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan pemantauan daripada pihak PD Kemaman. Apa yang penting adalah kita sama-sama menjaga diri kita dengan mematuhi SOP yang ditetapkan agar kita semua terhindar daripada perkara yang tidak diingini. Pematuhan SOP bukan sahaja berlaku di sekolah tetapi di mana-mana sahaja tempat kita berada. Oleh yang demikian, jalan yang terbaik untuk anak-anak kita ialah berada di rumah selepas pulang dari sekolah. Sekiranya tidak ada keperluan yang penting di luar sana. Semasa PDPR ini pun adalah diingatkan agar anak-anak tidak keluar suka hati bagi mencegah rantaian COVID-19. Akhir kata, saya ucapkan selamat PDPR kepada semua murid SK Kijal. Semoga kita semua terhindar daripada perkara yang tidak diingini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.